Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Nur Alwani Zafira Khairul dalam 15 minit MMTV edisi 6 Disember 2023. Kita mulakan dengan berita utama. Rombakan Kabinet perlu diadakan sekiranya prestasi Jemaah Menteri meleset atau terdapat keadaan yang menuntut ia dilaksanakan. Bagaimanapun, menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, tempoh masa setahun pentadbiran Kerajaan Perpaduan dilihat masih terlalu awal untuk membuat penilaian dan menteri-menteri yang berkhidmat ini perlu diberikan peluang bagi memperbaiki serta meningkatkan prestasi. Rombakan itu perlu sekiranya prestasi menteri itu meleset ataupun keadaan-keadaan yang menuntut yang lain, umpamanya. Tambahnya, sebarang keputusan juga perlu dirunding memandangkan kerajaan hari ini dibentuk daripada gabungan beberapa parti dan ia perlu mengambil kira kekuatan serta sokongan ahli. Menjelaskan pihaknya perlu membuat penilaian yang adil. Tambah Anwar, jemaah menteri juga tidak boleh berasa selesa dengan prestasi yang telah dicapai Kerajaan Perpaduan sepanjang setahun mentadbir negara. Melihat ada ruang untuk membersihkan dan meningkatkan mutu dan etika kerja, jelas beliau, kerajaan juga perlu memberikan tumpuan kepada aspek tata kelola bagi memastikan pentadbiran yang bersih daripada gejala rasuah dan salah guna kuasa. Kerajaan mementingkan penggubalan dasar yang jelas dan bersepadu bagi menarik dan mengekalkan para pelabur di negara ini demi masa depan rakyat dan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, maka perlu diterapkan pendekatan libat urus bersama-sama industri agar dasar dan inisiatif yang diwujudkan selari dengan keperluan semasa dan akan datang. Terdahulu, Anwar menerima kunjungan hormat Naib Presiden Dasar Global Persatuan Industri Semikonduktor, Mary Taunton dan delegasi semalam. Menurut Anwar, dalam pertemuan itu, ahli-ahli SIA mengambil kesempatan memaklumkan kepadanya mengenai perancangan industri serta cadangan dalam memperkukuh tarikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan asing, terutamanya pada peringkat rantaian yang bernilai tinggi. Beliau memaklumkan SIA menjadi suara industri semikonduktor Amerika Syarikat selama lebih 4 dekad. Manakala ahli dan anggota SIA telah mewakili lebih daripada 99% industri semikonduktor Amerika Syarikat dari segi pendapatan dan hampir 2/3 daripada firma chip bukan AS. Buat masa ini tidak perlu difikirkan lagi kerjasama UMNO PAS. Ia tidak ke mana. Itu kenyataan ahli Majlis Tertinggi UMNO, Datuk Dr. Puan Zakarsy, menerusi hantaran di laman Facebook rasmi beliau hari ini. Jelasnya, semua pihak perlu menghentikan memberi pandangan berhubung kerjasama UMNO dan PAS yang dilihat tidak bermanfaat dan berkekalan. Puan berkata pengalaman lalu telah membuktikan kerjasama itu telah gagal selepas terbentuk Muafakat Nasional. Sebelum ini, seorang lagi anggota Majlis Tertinggi UMNO, Isham Jalil, membangkitkan semula isu kerjasama antara kedua-dua parti setelah timbul cadangan Naib Presiden PAS, Datuk Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar menjadi Perdana Menteri jika Perikatan Nasional berjaya memujuk UMNO bermuafakat semula sebelum pilihan raya umum ke-16. Beliau mengeluarkan kenyataan itu selepas Ahmad Syamsuri menang besar dalam pilihan raya kecil Kemaman selepas menewaskan calon Barisan Nasional minggu lalu. Justru Puan berkata cerita kerjasama ini dibangkitkan semula hanyalah marriage of convenience kerana PRK Kemaman. Pemilik syarikat jahitan pukau Maria Holding Berhad Maria Yaakob 49 tahun yang mendakwa orang Melayu malas dalam satu video tular baru-baru ini akan didakwa di mahkamah di Melaka esok. Turut dikatakan bakal dituduh ialah anak lelakinya Izzuan Hafsyah Muhammad Hisham 22 tahun yang juga pengarah Maria Holding Sdn Berhad. Terdahulu polis telah merakam percakapan ahli perniagaan wanita warga Kemboja berkenaan. Ketua Polis Melaka, Datuk Zainal Sama berkata, wanita itu hadir ke Ibu Pejabat Polis Kontijen Melaka pada 21 November 2023 dan siasatan dikendalikan Jabatan Siasatan Jenayah IPK Melaka.
Katanya seramai 8 individu turut dipanggil bagi membantu siasatan dan dirakam percakapan dan kes disiasat di bawah Seksyen 505 Kanun Kesesaan kerana kesalahan mengeluarkan kenyataan dengan niat mengapikan sesuatu kaum. Ia memperuntukkan hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Kita kembali lagi. Seorang pemuda yang juga penyewa didakwa di Mahkamah Magistrat Selayang hari ini atas pertuduhan membunuh seorang wanita warga emas yang merupakan pemilik rumah sewanya 2 minggu lalu. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh Muhammad Amirul Arsyad Zainuddin, 22 tahun, selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Magistrat Chai Guan Ho. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa telah membunuh Hong Ki Eng, 70 tahun, di parkir kereta Jalan E4/1, Taman Ehsan antara pukul 8.30 malam pada 22 November hingga 9.50 malam pada 23 November lalu. Berkaitan itu, pendakwaan dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara tidak kurang 30 tahun dan tidak lebih 40 tahun dan tidak kurang 12 sebatan jika sabit kesalahan. Mahkamah kemudian menetapkan 16 Januari tahun depan bagi sebutan semula kes bagi laporan forensik kimia dan bedah siasat. Semalam Kosmo melaporkan gara-gara tidak berpuas hati mengenai kadar sewa rumah, seorang wanita warga emas maut ditikam dan dikelar leher dalam satu kejadian di Taman Ehsan Kepung pada 23 November lalu. Bersyukur masih menerima undangan nyanyian sehingga kini, penyanyi Mamat memberitahu dia tidak kisah sekiranya hanya diberikan peluang untuk menghiburkan peminatnya di majlis perkahwinan. Tidak melihat situasi itu sebagai memalukan untuk penyanyi lama sepertinya, jelas Mamat atau nama sebenarnya Muhammad Ali Kamarudin sebagai seorang penghibur, dia sentiasa melihat tawaran sedemikian merupakan tanggungjawab yang perlu digalas. Menjelaskan nyanyian masih menjadi punca pendapatan, tambahnya dia juga sentiasa berbincang soal bayaran dalam memastikan tawaran yang diterimanya itu berbaloi. Sementara itu, ditanya mengenai persiapan konsert Aziz X Orchestra yang akan berlangsung pada 22 Disember ini, jelas Mamat ketika ini dia bersama ahli kumpulan Aziz lain sedang giat melakukan persiapan. Mengakui konsert orkestra yang akan ditampilkan pada konsert ini menjadi cabaran utama buat mereka. Namun jelasnya selepas 32 tahun Aziz bertapak dalam dunia muzik, pastinya konsert ini penting dan menjadi kayu pengukur pencapaian mereka. Kita teruskan ke berita luar negara. Sebuah rakaman video yang tular di India memaparkan seekor buaya sepanjang 4.57 meter telah menyeberangi sebatang jalan raya di sebuah sekolah di Chennai di hadapan pengguna jalan raya tersebut semalam. Ketua Setiausaha Kerajaan Negeri Tamil Nadu, Supriya Sahu berkata, buaya tersebut muncul selepas taufan Mekaun yang membawa hujan lebat sepanjang malam hingga menyebabkan beberapa kawasan dinaiki air dan banjir. Beliau turut menasihatkan orang ramai agar berhati-hati kerana terdapat beberapa ekor buaya yang ditemui berada di beberapa lokasi di Chennai. Dalam pada itu, orang ramai dilihat bersimpati dengan predator tersebut yang kini berada jauh dari habitat asalnya disebabkan keadaan cuaca yang melanda negara itu. Seorang pemandu teksi ditahan selepas melanggar mati seekor burung merpati di Tokyo, Jepun. Atsushi Ozawa, 50 tahun dari Nakano, didakwa melanggar Undang-Undang Perlindungan Hidupan Liar dengan merempuh kawanan merpati sehingga membunuh salah seekor haiwan itu. Kejadian itu berlaku sekitar pukul 1 tengah hari waktu tempatan pada 13 November lalu. Menurut Balai Polis Shinjuku, teksi dipandu Ozawa tidak mempunyai penumpang ketika kejadian
dan dia dilaporkan memecut laju sehingga melanggar kawanan merpati selepas lampu isyarat bertukar hijau. Seorang pejalan kaki berusia dalam lingkungan 50-an yang menyaksikan kejadian tersebut kemudian meminta Ozawa memberi penjelasan atas perbuatannya itu. Selepas ditahan pihak berkuasa, suspek mengaku dakwaan berkenaan dengan berkata bahawa jalan raya adalah untuk manusia dan burung, itu harus mengelak daripada dilanggar kereta. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Segmen Halal Niaga minggu ini tidak menyangkakan usaha tanaman cili fertigasi ini akan membawa tuah buat dirinya. Muhammad Yasir Jaafar akui perniagaan yang telah diceburi sejak 8 tahun lalu mampu menjana keuntungan yang tinggi. Menjual hasil tanamannya dari setiap grade yang ada kepada Lembaga Pertubuhan Peladang, beliau yakin tidak mempunyai sebarang masalah dari segi pemasaran hasil. Satu faktor lah, antaranya harga dengan kemasukan import nampakkan yang boleh menjadi punca kepada kejatuhan harga cili tempatan. Dan kedua, mungkin cabarannya adalah kepada kenaikan kos-kos input seperti baja, racun. Sambutan yang diterima daripada pembeli juga amatlah menggalakkan meskipun terdapat saingan daripada pihak lain, dan pastinya di sebalik kejayaan yang dikecapi akan ada cabaran lain yang menanti bagi terutamanya untuk memastikan perniagaan tersebut terus berkembang. Mereka akan membeli semua hasil pengeluaran saya daripada grade A, B dan C. Dan lebih menarik, mereka menawarkan harga lantai iaitu RM7 di sana. Kadar harga dan sewa kediaman berpotensi untuk meningkat hampir 10% menjelang 2024. Menurut tinjauan dan indeks harta IQI Malaysia S4 2023 yang dikeluarkan semalam. Menurut tinjauan tersebut, ejen-ejen hartanah meramalkan harga kediaman akan meningkat 9.95%, manakala sewa kediaman akan naik 9.57% dalam tempoh 12 bulan akan datang. Malah di Selangor dan Kuala Lumpur juga dijangka berlaku kenaikan harga kediaman sebanyak 9.7%, manakala sewa kediaman meningkat sebanyak 9.9%. Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Jual IQI, Kashif Ansari berkata, nisbah beli sewa turut mendedahkan keyakinan kukuh dalam pasaran hartanah dengan 91.1% responden mengatakan mereka akan menasihati rakan untuk beli hari ini, manakala hanya 8.9% responden menasihati sewa. Kita beralih ke berita sukan. Kem badminton negara kini menarik nafas lega apabila konflik di antara beregu wanita nombor 1 Malaysia, Pearly Tan dan Emtina berjaya diselesaikan dengan baik. Perkara itu didedahkan oleh pengarah kejurulatihan Akademi Badminton Malaysia, Rezi Menaki, menerusi akaun Instagram miliknya semalam. Dalam muat naik itu, kelihatan gambar terbaru Pearly dan Tina bersalaman sambil tersenyum ketika melakukan sesi latihan di ABM Bukit Kiara. Ia jelas petanda yang baik memandangkan kurang sebulan sahaja lagi kedua-dua pemain ini akan turun berentak beraksi di Kejohanan Badminton Terbuka Malaysia pada 9 Januari depan. Terdahulu, Pearly dan Tina dikatakan mempunyai perselisihan faham setelah mereka tersingkir di pusingan pertama Kejohanan Badminton Master China Shenzhen bulan lalu di tangan pesaingan Korea Selatan Jong Na-eun Kim Hye-jong.
Malaysia berpeluang untuk mengesahkan tiket ke peringkat suku akhir Piala Dunia Hoki Remaja 2023 sekiranya mencatatkan kemenangan ke atas Argentina dalam aksi kedua kumpulan A di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil malam ini. Tugasan itu dilihat tidak mudah kerana Argentina turun dengan status selaku juara bertahan selain turut berjaya menewaskan satu lagi pasukan pilihan Australia 1-0 pada aksi pertama semalam. Bagaimanapun, Ketua Jurulatih Negara Muhammad Amin Rahim tetap yakin anak-anak buahnya mampu raih keputusan positif untuk mengejutkan Argentina walaupun lawan dikatakan menyimpan kekuatan sebenar mereka ketika menentang Australia. Barisan pemain meraih tonik terbaik berdepan Argentina yang menjuarai edisi 2021 di Bhubaneswar, India berdasarkan kejayaan menewaskan Chile 7-1 pada aksi pertama semalam. Untuk rekod yang Tigers berjaya menewaskan Argentina 3-2 ketika kali terakhir kedua-dua pasukan membuat perhitungan sewaktu Piala Sultan Johor 2015. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Khamis 7 Disember 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nur Alwani Zafira Khairul. Assalamualaikum dan jumpa lagi.